you couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stung and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okay, semula. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menanti live kita pada malam ini. Ya. Jangan risau, tak perlu komen. Tak perlu komen jika anda tak dengar suara sebab saya terlupa on sound saya tadi. Okay, baik. Ya, hari ni saya agak rushing sikit sebab saya banyak tempat yang saya perlu pergi dan even student investor masa kelas pun petang tadi tak ada live sebab saya berada di luar kawasan liputan. Tak adalah berada di luar kawasan liputan. Saya ada dekat kilang lagi sebenarnya tadi. Alright. Jadi yes, agak sibuk sedikit hari ni. Ini pun baru sampai ke office balik. Okay. Tak sempat mandi pun, hanya tukar baju. Okay. Rambut pun tak, sikat pun dia dah tak boleh nak ni dah kan. Sebab tak mandi lagi. Alright. Jadi tajuk kita pada malam ni, saya perasan ni ramai yang komen tanya pasal investor masa kelas kan, ada beberapa kekeliruan apa semua. Tapi tak apa, saya akan cover parts tu at the end lah, sebab niat saya untuk buat live pada malam ni bukanlah untuk menjual kelas, tetapi niat saya adalah untuk berkongsi ilmu supaya anda mendapat manfaat bersama. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah dapatlah manfaat tu. Baik, tajuk kita pada malam ni trending versus trending versus trading. Betul ke tajuk saya malam ni? Trending versus trading. Tapi saya tahu point yang saya nak sampaikan tu apa, tapi tajuknya tu tak berapa jelas, tak berapa clear. Alright. Yelah, sebab tajuk ni nak kasi bunyi macam catchy sikit lah kan. Jadi yes, tajuk kita adalah trending versus trading lah, tak silap saya. Sebab ramai yang orang kata apa, menangis di hujung bucu katil. Even ada juga komen yang masuk, saya nampak, tolong komen Supermax, tolong komen saham-saham healthcare, apa nak buat kan. Yes, saya akan komen dan saya akan bantu anda. Cewah untuk bantu, dah rugi baru nak bantu. Bukan saya tak bantu tuan-tuan puan, setiap hari, hampir setiap hari saya bagi tahu, saya pesan tolong jaga you punya stop loss, tolong jaga you punya trailing stop. Okay, yang mana semalam kita dah cover topik tu, 2 hari lepas pun dah cover topik tu kan. Macam mana you nak ni. Dan pada malam ni, tajuk malam ni adalah trending versus trading. Dan apa yang ada dekat dalam trending versus trading ni sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alright. Okay. Trending versus trading ni sebenarnya macam mana you nak selamatkan duit you dan you boleh tidur dengan aman dan damai pada waktu malam dengan mengetahui bahawa saham yang jatuh itu, harga yang jatuh walaupun anda masih dalam position itu lagi bukan duit anda. Macam mana nak buat? Baik. Benda tu memang, topik ni memang ada sebenarnya bila kita buat technical analysis. Dan tengah hari tadi saya sempat singgah ke rumah. Jadi saya sempatlah borak dengan mak saya kan. Mak saya tak jual lagi K Plus dia. Dan dia boleh relax je. Boleh trade relax apa semua. Dan salah satu sebab je. Sebab apa tahu? Sebab dia cakap yang duit dekat dalam K Plus tu bukan modal dia dah.
Faham tak? Bukan modal dia. Bermaksud dia dah tarik keluar modal dia dah pegang untuk dia rembat saham lain. Jadi sekarang ni dia biar profit tu run. Tu maksudnya let your profit run sebenarnya. Dan mungkin ramai yang tak pernah tahu dan tak pernah belajar pun mungkin cara dan method ni. Okay, sebelum ni mungkin orang hanya cakap you jual separuh, lepas tu biarlah saham tu terus naik kan. Yang you biasa dengar kan. Yang you biasa dengar apa semua dekat luar sana. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, okay, cara dan method dia adalah macam mana. Okay, malam ni saya akan tunjukkan calculation dia. Okay. Saya akan tunjukkan calculation dia macam mana anda nak buat. Orang kata naik, orang kata apa? Macam mana you nak layan trend dan macam mana you nak protect you punya capital sebenarnya. Alright? Hari Isnin tak nak ambil profit, lepas tu berhuhu lah dekat ujung ucu katil sambil main biola. Kan? Baik. Yes, dia memang legend. Saya ada jumpa dia punya slip ataupun sijil. Dulu kalau you beli saham, you dapat sijil tau. Sijil tu you boleh tampal gantung dekat rumah. Aku pemilik saham. Dan sijil tu saya terjumpa dekat dalam bilik file saya dekat rumah. Dan saya ambil, saya simpan. Saya nak menunjukkan bukti pada tahun 1994 ibu saya sudah terlibat dalam pasaran saham. Kan? Jadi mak saya bukan kaleng-kaleng lah. Okay? Baik. Jadi apa bila tengah hari tadi bila yelah lunch dengan mak dekat rumah tadi, dia pun cerita apa semua kan. Jadi saya pun tertrigger, tajuk ni pun sebenarnya boleh ajar. Dan baru saya teringat balik sebenarnya benda ni memang telah diajar pun dekat dalam waktu saya ambil MSTA. Alright. Jadi saya cakap okay, benda ni sebenarnya boleh ajar. Dan kebetulan kena pula dengan season anda semua jatuh menangis di ujung bucu katil. Kena pula dengan season waktu saham-saham healthcare jatuh. Alright. Dan kena pula dengan tajuk kita, money management. Macam mana you nak menguruskan you punya duit. Alright. Jangan komen macam-macam. Tak, saya tak komen macam-macam. Tu adik saya lah yang komen macam-macam tu. Okay, yes, tu adik saya. Dan beliau pun seorang trader baru usia 20 tahun. Okay. Okay. Hari ni kena lipat lagi. Wah. Okay. So macam mana nak buat? Macam mana you nak layan trend dan macam mana you nak buat trading. Okay. Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan. Al-Kisah. Okay. Okay, ni kita punya semalam. Sekejap, saya tarik ke atas lah. Right. Ni kita punya semalam. Okay. Sekejap, kita tarik ke bawah. Di sini. Right. Ni nota kita semalam. Alright. Dia macam ni. Okay. Okay. So, tajuk kita malam ni adalah trending. Asal kecil. Patut besar. Okay. Padam. Sekejap. Ini padah dia bila tak ready, betul-betul ready. Okay, baik. Okay. Alright. So, tajuk kita pada malam ni adalah trending versus trading. Kan tajuk kita pada malam ni. Alright. Apa yang dimaksudkan trending, apa yang dimaksudkan trading? Bermaksud trending ni sebenarnya maksud dia, definisi dia adalah anda layan trend tu. Okay? Bermaksud dia punya theme dia adalah trend is your friend. Is your friend until it end when it bend. Okay. Ni maksud dia. Ini maksud trend is your friend. Maksud trending bermaksud anda layan saham itu swing sehabis yang boleh. Alright. Maksudnya anda swing sebanyak yang mungkin, semaksimum yang mungkin. Tetapi apa pula dengan trading? Trading ni bermaksud, okay, dia macam ni. Okay, kita ambil satu contoh. Dia sebenarnya agak susah sebenarnya nak explain tajuk ni. Tapi sebenarnya dia benda senang kalau anda faham. Alright. Okay, kita ambil satu contoh saham Supermax sebab ada orang yang tanya saham Supermax tadi. Bermaksud macam ni tau. Okay, bermaksud macam ni. You beli dekat breakout. Let's say lah kalau you beli dekat breakout, kalau. Okay. Cerita pasal kalau ni. Kan, cerita pasal kalau ni. Kalau lah kan. Kalau lah dapat jual pada hari Isnin hari tu. Okay, baik. Macam ni. Alright. Okay, kita buat balik. Okay, susun. Okay, dia macam ni. Right. So,
Dekat sini you punya resistance dan dia break 52 week high dan you masuk bismillahirrahmanirrahim. Let's say you masuk pada harga RM1.8. Ni RM1.88 atau RM1.89 kan. Sebab you beli petang, bermaksud you masuk pada ni kita tarik drag ke bawah sikit. Alright. Bermaksud you entry pada RM1.89. Let's say you ada modal berapa ribu? Let's say lah rata-rata daripada you all saya percaya modal dalam 5,000 ke 10,000, jadi kita ambil 5,000. Okey. Jadi kita buat 5,000. Okey. 5,000 bahagi dengan RM1.89 bermaksud you dapat berapa unit? You boleh beli RM5,000. 5,000 bahagi dengan RM1.89 you boleh beli 2,000 unit. 2,000 unit bahagi 100, you boleh beli sebanyak 26 lot. Okey, lebih tepat adalah 26 lot. Okey, 26 lot bersamaan dengan berapa? 26 lot kali 100 dapat 2,600 kali RM1.89 bersamaan anda ada. Okey. So calculation ni you boleh padam lah. Okey, ni saya nak tunjuk macam mana you nak buat calculation ni. Matematik sebenarnya, matematik saham ni senang je, tambah tolak bahagi darab. Okey, dia tak ada sin, costan, tangent, cosine, sin x, tak ada. Dia tambah tolak bahagi darab je. Alright. Okey. So let's say you beli ini dan you beli sebanyak you beli sebanyak 26 lot. 26 lot bersamaan you punya capital. Capital you adalah 4914. Ni you punya nilai ringgit lah. Maksudnya ada balance sikit untuk you clear you punya ni. Alright. Jadi ni you punya capital awal. Dan saham ni saya percaya dia bagi you return lebih daripada 100%. Kan? Lebih babe 100%. Okay, let's say. Okay. Andai kata bila saham ni pergi 100%. Alright. Andai kata, bukan andai kata, dah memang confirm pergi 100% pun. Okay, daripada sini you cari 100% dia dekat mana. Let's say bila you hit 100% dekat sini. Okay, katalah dekat sini, dekat 386. Right. So kita tengok dekat sini. So bila you hit, okay, dia hit satu, let's say lah kita bagi nama dia TP. Okay, TP TP 100, konon 100% kan. Okay, TP 100%. Okay, bermaksud RM1.89. Sekarang ni harga dia berapa tadi saya cakap? Harga dia RM3.86. Okay, RM3.86. Okay, maksudnya RM RM3.86 darab dengan 26 lot. Dapat apa? Dapat apa? Mana kalkulator? Oh, kalkulator kat tangan. 3.86 kali 2600. Maksudnya sekarang ni duit you, by right duit you dekat sini kan dah ada RM 10.36. Okay, jadi sekarang bila dekat sini apa yang you perlu buat? Apa yang you perlu buat untuk you keluarkan ni? Maksudnya you jual separuh je. Okay, you jual separuh cukup. Alright, you keluarkan ni. Maksudnya bila you jual separuh, let's say lah you jual untuk dapatkan 4,000 berapa lot lah. Jadi apa you perlu buat sekarang ni? 4914 bahagi dengan sekarang ni you nak keluarkan you punya modal. Apa yang you perlu buat? Sekarang ni you ambil nilai yang ni. Kan you ambil nilai yang ni, kita bagikan nama dia A. Ini nilainya. Ini lot ni adalah B. Sorry. Okay. Boleh lah B. Sekarang ni apa you perlu buat? Sekarang ni you bahagikan A bahagi dengan B. Okay, kejap. Sorry, bukan. Sekejap. Saya lupa sekejap macam mana calculation dia. Okay, sekejap. Yes. Saya pun lupa sebenarnya calculation dia. By right paling mudah sebenarnya you just tolak setengah lah. Tapi kalau you ni skema, boleh. Kalau saya bila kelang kabut, saya akan tolak separuh terus. Bermaksud you just tolak 13 lot. Okay, sekarang ni you nak dapatkan nilai ni. Sekarang ni berapa?
Jadi apa perlu you buat sekarang ni? RM 4. Sorry. Okay, saya dah ingat. So ini A, ini adalah B. Okay, sekarang apa you perlu buat? A bahagi dengan B. Maka dapatlah berapa lot yang you perlu jual. Okay, bersamaan dengan lot yang perlu dijual. Perlu dijual. Alright. Benda ni Sap, kita naik ke atas. Okay. Okay, jadi sekarang ni berapa tadi? Allah, A. A 4914. So bersamaan dengan 4914 bahagi dengan 3.86. Bersamaan dapat berapa lot? Okay, 4914 bahagi dengan 3.86. You akan dapat yes, 1273. Yes, tuan dah kira kan? Alright. 1273 lot. Okay, lot. Lebih kurang lah. Jadi you bundarkan. Unit. Unit bukan lot. Okay, jadi sekarang ni you bahagikan dengan 100 supaya you dapat berapa lot. Okay, you bahagikan dengan 100. Okay. You akan dapat 12.7 lot. Jadi apa you boleh bundarkan? You ambil 12 lot boleh. You ambil 13 lot paling mudah. You bundarkan. Kalau you skema, you nak kira detail macam ni, you kira. Tapi apa selalu saya buat atau ibu saya buat, kan? Yang ni, bahagi 2 je. Lot tu. Maksud you jual separuh lot. Dah cukup. Itu paling senang lah. Matematik paling senang. Tapi kalau you skema, kan? Saya tahu ada juga yang skema. Tanya kenapa nak kena jual separuh. Kan boleh kita ngam-ngamkan. Kan kalau you skema nak ngam-ngam boleh. Tapi senang, matematik senang. Yang 26 lot ni you buatlah 13 lot. Bila you calculation pun 13 lot juga kan. Maksud terpulang you nak 12 lot. Maksudnya you try darab balik 12 lot darab berapa? 3.86. You dapat 46. Jadi you lari sikit lah dalam RM300. Kalau you jenis berkira RM300, you ambil lah 13 lot. Kan 13 lot darab 3.86. Jadi you dapat extra lah. Bermaksud extra tu adalah brokerage fee. You dapat 5018. You tolak 4914. Maka dapatlah cover lah you punya brokerage fee. Okay, kalau you ambil 13 lot. Tu sebab saya senang kira, saya bahagi je 2 daripada lot ni. Okay, tu cara paling senang. Tapi kalau you skema, ini adalah dia punya method kira-kira. Cara kira-kira dia. Alright, kalau you jenis skema lah. Kan, saya bukan jenis skema, saya jenis malas. Malahan selalu ponteng kelas tu sebab mak saya selalu kena panggil pergi sekolah. Waktu saya form 4 dan form 5. Okay. Jadi saya jenis kalau boleh nak buat kerja cepat, cepat siap. Jadi saya akan bahagi 2 sahaja. Kan? Kan? Jadi moral of the story, pontenglah kelas waktu sekolah. Okay, tak. Kalau dah okay, maksudnya ni kalau you skema, this is dia punya calculation. Okay, this is dia punya calculation. So sekarang ni berapa duit yang you ada dekat dalam? Berapa duit yang you ada dekat dalam? Okay, sekarang ni you tolak. So sekarang ni this amount kan 10 berapa tadi? 13 slot kan? 13 darab 3.86 5018. Okay, so sekarang apa you perlu buat? You tengoklah sekarang duit you ada berapa. Okay, sekarang ni duit you tinggal 3.86 darab 13 slot. You ada yalah 5018 kan. So sekarang duit you ada 5018 dekat dalam position. So yang masih dalam position kan, yang masih dalam position ni, you let the profit run. Ini yang dikatakan apa? Let your profit run. Run, profit run. Macam Forrest Gump pula kan. Okay. Okay. Jadi yes. Yang ini you let your profit run. So 5018 you tolak brokerage. Duit you, modal you dah pegang balik modal you. So 5018 yang modal you balik, yang capital. So capital in hand. Okay. In hand. Sekarang ni you ada bukan 5018. 5018 tolak awal tadi. Tambah, sorry, tambah. Bukan tolak. Tambah
Kejap, saya tengok berapa. So you ada 5,000 tolak 4914 tambah RM86 je. Yelah, sebab ada juga di kalangan ada juga orang yang kat luar sana dia macam tak boleh nak ni kan, proses. Jadi duit you secara tepatnya akan ada campur 5018 51. So sekarang ni instead of modal you 5,000, you dah ada 5104 untuk you trade. Ni namanya trending versus trading. Ni gunanya duit trading you. Ni duit trading you. Kan? Alright. Okay. Ni cara dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ini yang cara mak saya buat. Okay. Ini yang cara mak saya buat sebenarnya. Tu sebab K Plus dia jatuh pun dia relax ke. Okay. Petang tadi duduk makan dengan dia. Bukanlah petang jugalah, sampai pukul 3 juga duduk dengan dia. Sampai gelak ketawa. Pukul 3 market dah buka, dia boleh gelak ketawa lagi. Kan? At the end of the day, let your profit run. Ini maksudnya, this is let your profit run ni bermaksud inilah cara you follow trend. Dan dah sampai sini 100% kan? Dan dari sini, okay, dari sini sampai sini you dapat another 100%. Okay? You dapat another 100%. Kan maksudnya you dapat balik babe, duit yang you keluarkan tu. Kan? Ni dia sebenarnya cara dia. 5018. Right? So 5018. Okay, sekarang kita kira. You dah ambil keluar, so yang ni you boleh trade. Let's say you trade pada saham. Katalah sebabkan you ni gila sangat saham glove kan. Okay. Okay, ni berapa hari bulan ni? 14 Mei. Okay, 14 Mei. Kita tengok saham apa lagi. Okay, katalah you rembat K Plus pada 14 Mei. Okay. 14 Mei. Mana 14 Mei ni? 14 Mei. 14 Mei. 14. Okay, katalah you rembat K Plus dekat sini. Okay. Harga K Plus dekat sini adalah 92 sen setengah. Okay, dekat sini. Okay, contoh dekat situ. Alright. Okay, 94 sen setengah. Okay, 94 sen setengah. Jadi sekarang ni you tengok 5104. So sekarang you punya modal, kan, you punya modal 5104. Betul? Okay. 5104 you cuba bahagikan dengan tadi 0.965 kan. Sekejap. 92, sorry. Okay. Yes, 92. Alright, you bahagikan dengan 92 sen. Okay. You bahagikan dengan 92 sen, you dapat berapa unit atau berapa lot? 5104. Ya, malam ni kita belajar matematik darab je. Darab dan bahagi. Bahagi 0.92 bahagi 100. Maksudnya you boleh beli 55 lot. Okay, 55 lot. Bermaksud sekarang ni you punya duit. Okay, duit you sekarang ni. Alright. 55 lot darab 55 darab 0.92. So secara tepatnya adalah 5060. So 55 lot darab RM 0.92 bersamaan dengan RM 5060. So you ada excess. Excess berapa banyak? Ada excess sebanyak RM RM44 untuk you pergi KFC. Okay. Alright. Okay. Okay. So sekarang kita relax dulu. Alright. So katalah saham ni, kan? Saham ni you beli. Ni namanya saham je K Plus. Okay, ni K Plus. Alright. Kita lagi tak nama kat atas ni K Plus. Alright, ni saham K Plus. Kan? So you beli 5060. So sekarang dekat 5060, harga dia 92 sen dan dia pergi tertinggi, dia pergi berapa? Let's say hit 100%. Dekat RM1.80. Okay, dia hit RM1.80. So you buat benda yang sama.
So dia pergi RM1.80. So sekarang ni 55 lot darab dengan RM berapa tadi? RM1.80. Berapa? Darab RM1.80. You dapat 9,900. So sekarang apa yang you perlu buat? Okay, you bahagikan. Sekarang ni you buat 5,060 bahagi dengan RM1.80. Berapa lot yang you kena keluar? Okay, 5,060 bahagi dengan RM1.80, you akan dapat 28 lot. Okay, you tarik keluar 28 lot. Okay, so sekarang 55 lot tolak 28 lot. Berapa you dapat? 55 tolak 28, you dapat 27 lot. Okay. Alright, so you tarik keluar. You tarik keluar 28 lot. So 28 lot darab dengan RM1.80. So you punya capital, 28 lot darab RM1.80. You dapat balik 5,040. Tak apalah, halalkanlah RM20 tu kan. Kalau you skema, you ambil lah 29 lot kan. Jadi you ambil lah. So capital you pegang balik capital. Okay, capital you sekarang ada 5,040. So yang 27 lot ni berapa sekarang? Value dia memanglah jatuh kan. But then you dah protect keluar duit you dekat sini. But then you ada 5,040. Sekarang ni you punya profit to run kan. Profit to run you ada sekarang ni dekat dalam RM1.80 darab dengan 27 lot. You ada sekarang ni RM 4860. Alright, so you dah ada pegang balik 5,040. Sekarang ni you cuba calculate setakat ni lah sebelum dia jatuh. Okay, sama juga. Let's say, okay, you buat macam ni. Sekejap. Sekarang ni okay, so yang ni dia pergi juga 100% balik kan. 5018 dia pergi 100% juga, betul? 5018 kali 2 dia pergi 100%. You sekarang ni yang ni 5018 ni, apa jadi dengan 5018 ni? Okay, yang 5018 ni dah jadi double 100%. Okay, kita settlekan K plus dulu lah. Settlekan K plus dulu. Alright, settlekan K plus dulu. Alright, so sekarang you ada profit to run sebanyak 27 lot, iaitu sebanyak 4860. So sekarang apa you perlu buat? Okay, sekarang you tengok harga RM1.20 kan, hari ni RM1.20. So you buat lah. Okay, RM1.20. Okay, RM1.20 darab dengan 27 lot. Okay, berapa? Okay, you dah tak jadi. Okay, so sekarang ni RM1.20 darab dengan 27 lot. So sekarang instead of 4,000 kan, you dapat bawa balik sekarang ni. Kalau you jual petang tadilah, kalau you dapat pegang, ini profit you tau, bukan you punya duit dah. Ini profit you. Okay, so ini profit you. Alright, ini katalah you tak tukar apa-apa lagi kan. Sekarang ni you tambah yang ni. So sekarang ni apa you perlu buat? 5040 tambah 3240 tambah. Okay, tambah berapa? Okay, yang atas ada berapa lot lagi tadi? Okay, yang atas ada berapa lot? You ada 13 lot dekat saham. Ni saham apa tadi? Supermax Supermax. Okay, mana dia? Okay, saham Supermax 13 lot, ingat Supermax petang tadi, katalah you jual RM7.14. RM7.14.
RM7 14 sen darab dengan 13 lot. You ada. Tambah lagi dengan RM9,282 dan you campur pula. Campur apa lagi? Campur duit KFC tadi. Ni duit KFC RM44. Kan? Ni tak termasuk, tak tolak lagi brokerage fee. Jadi you tambah lagi RM44. Total kan berapa? Kalau belajar matematik lu, ini dah salah ni. Tambah patut sekali je kan? Lantak pi, janji anda faham. Okay? Moral of the story, janji anda faham. Jadi 5040 campur 3240 campur 9282 campur duit KFC. So sekarang ni you bawa balik 17,000. Okay? You bawa balik sekarang ni RM17,606. Berapa ROI you? Buatlah. Saya tahu tak nak kira ROI macam mana? Okay? Macam mana? Okay? Macam mana kira ROI? ROI untung. Okay? Untung atau rugi. Atau rugilah. Okay? Bahagi dengan modal. Darab 100. Ini formula ROI. Kan? Ni formula ROI. Sekarang ni you buat. You buat. You untung berapa banyak? Macam mana you nak kira untung? Allah, nak kira untung pun tak kerti. 17,606. Kan? Tolak sebab banyak sangat menangis di hujung bucu katil. Tolak modal you 5,000. Okay, sekarang you bahagikan dengan 5,000. Okay. So you punya ROI berapa? Kira. Tolak 5,000 bahagi 5,000. ROI you darab dengan 100. ROI you sebenarnya 252.12%. Tepuk tangan sikit. Kan? At the end of the day, anda untung ke anda rugi? Cerita dia. At the end of the day, adakah anda untung ataupun anda rugi? Kan? Macam mana you dapat 352? Ke you tertypo? Saya tekan kalkulator sekejap. Tak puas hati ni. 17,606 tolak 5,000 bahagi dengan 5,000 darab 100. Saya dapat 252. 252%. Cerita sekarang, you rugi ke you untung? Kan? Let your profit run. Cut your losses short. Kan? Tepuk! Okay. Nampak? Anda masih untung. Apa dah hal? Kan? Zoom out. Wow, banyaknya matematik. Kelas matematik kita. Okay? Yang you menangis hujung bucu katil tu pasal apa? Kan? See? Panjang juga matematik you. Sekali nampak macam ni babe, Einstein. Whiteboard kan? Okay? Kalau you belajar, kalau you ambil NLP, you faham lah kenapa saya buat blackboard. Saya tak buat whiteboard. Walaupun nama apps ni sebenarnya whiteboard. Microsoft Whiteboard nama apps ni. Tapi ada sebab kenapa saya pakai blackboard. Dan kenapa sekolah dulu warnanya blackboard. Dia tak pakai ni. Ada sebab sebenarnya. Okay, bukan saja-saja saya pakai hitam. Alright? Tu NLP lah. Okay, bukan saya, yelah, saya nak bercakap ni pun saya kena belajar bercakap. Okay, bukan suka hati boleh cakap. Alright? So, what next counter untuk kita dapat 100%? Jap, kena keluarkan apa? 2 biji kelapa. Sama apa nak bagi 100%? Sama apa nak bagi 100%? Alright? Soalan yang bagus. Applicable untuk stok yang dah hit 100% sahaja. Ya. Benda ni sebenarnya you boleh lah apply dekat saham-saham yang dapat 20% ke 40%. Tak kisah. Kan janji you tarik keluar sedikit modal you untuk you retrade. Dan saya tunjuk ni case untuk 100% sebab apa? Sebab ramai orang lupa diri. 100% tak reti nak keluar. Tak reti nak protect diri masing-masing. Okay? Sebenarnya dia applicable. Maksudnya kalau you hit 50% pun you nak tarik keluar sedikit modal you, at least modal you tu dah
orang kata dah terprotected lah pula. Kan? Dah orang kata you dah protect you punya capital, at least you dah protect you punya capital sebahagian daripada capital you daripada semua. Kan? Maksudnya you tak expose semua dah yang ada dekat pasaran luar sana. Alright? Jadi okay, jadi apa yang you perlu buat sekarang ni, setiap kali sebelum you trade, make sure you buat calculation ni juga sekali. Gila banyak babe. Okay? Yes, banyak jugalah. Okay? Dan sebenarnya ilmu ni saya tak ajar pun lagi dekat Investor Masterclass. Saya tak ajar pun lagi sebenarnya dekat Investor Masterclass. Maksudnya ialah sebab kebetulan topik kita pun money management, dan kebetulan juga petang tadi pun berborak dengan mak dekat rumah. Jadi dia pun cakap pasal benda ni. Jadi pun saya cakap bolehlah saya share lah malam ni. Alright? Bermaksud kalau you tak masuk Investor Masterclass pun you tak rugi. Ilmu yang saya sharekan ni percuma, tak payah bayar pun. Kan? Tu sebab saya cakap saya bukan nak jual kelas sebenarnya tuan-tuan dan puan, tapi atas desakan anda semua saya terpaksa juga buat kelas. Okay? Anda yang minta saya buat sahajalah. Alright? Tapi bukan apa, saya ambil juga yuran tu bukan sebab apa, sebab kalau saya ajar percuma, you just imagine dalam group ni ada 1,400 orang dan yang tak approve lagi ada 400 orang lagi. Kalau saya approve hampir 2,000 orang, yang tengok live tak sampai 200 malam ni. So, how committed are you untuk ikut saya punya kelas? Betul? Jadi itu sebab saya charge juga supaya you rasa committed. Aku dah bayar RM500. Takkan aku tak nak tengok. Takkan aku tak nak belajar. Takkan aku nak sia-siakan. But anyway, saya boleh ajar percuma. But then daripada 1,400, 100 orang je yang datang. 170, 180. Not even 200 people yang tengok kan. Jadi yes. Sebenarnya kalau you loyal, you just ikut benda ni setiap malam pun, more than good enough sebenarnya. Okay? Tapi kenapa buat juga kelas berbayar? Sebab you minta. Saya bagilah. Tapi value dia lain lah. Saya bagi kan. Value dia lain bermaksud. Sebab you bayar, jadi kerja saya adalah untuk update anda apa yang berlaku, apa peluang yang wujud. Tolong hati-hati. Sebab sekali nampak macam ni. Sebab news dekat luar macam ni. Itu value yang you dapat. Dan tambahan lagi pula value apa yang you dapat. Okay? Apa lagi value yang you dapat bila you bila you join saya punya program tu nanti, value yang you dapat adalah saya akan bantu pantau you punya portfolio. Tu sahaja. Alright? Jadi ilmu dia mana? You tanyalah student Investor Masterclass. Ilmu dia sebenarnya lebih banyak dapat dekat sini berbanding dekat dalam kelas Investor Masterclass. Okay? Kan? Okay, ya boleh. Nanti saya akan print screen, saya akan share dekat dalam group. Tak ada masalah. Alright. Sebab tu je. Alright. Best 11, player yang ada dah penat. Memang dah penat nanti lah. Okay. Saya baru menang 4 piala quadruple dengan Manchester United saya dekat dalam Football Manager, dan saya telah menjual Paul Pogba saya dengan harga sebanyak 150 juta pound sterling. Okay. Saya main game juga. Okay, saya main game. Saya pun manusia biasa. Saya juga seperti generasi X yang biasa. Alright. Jadi yes, saya juga masih main game. Saya juga masih ada live di luar kawasan walaupun saya sibuk bekerja kan. Okay, jadi yes. So untuk menjawab persoalan-persoalan anda tentang kelas, silakan tanya. Come to me. Come to me. Siapa yang you tak clear lagi tentang kelas? Alright. Okay, apa yang you tak faham tentang kelas? Okay. Silakan. Okay. Saya main Football Manager sejak tahun 2002 dan saya main FIFA sejak tahun 1997. Sehingga hari ni masih lagi main FIFA dan Football Manager. Alright. Okay. Saya main Dota dululah. Last saya main Dota saya rasa 5 tahun lepas. Last saya main Dota. Right? Tapi itu bukan soalan yang saya tunggukan tentang kelas. Okay, macam mana nak daftar boleh. PM saya punya staff dekat sini. Ni detail maklumatnya semua. Minta lah dengan dia. Right? Yang dah settle payment as of petang tadi, last saya dapat update daripada team saya 12 orang. Tapi malam ni saya tak sempat tanya lagi berapa ramai yang dah daftar. Okay? Maksud yang dah daftar ni bermaksud dia dah siap bayar. Okay? Bermaksud kalau dah bayar memang you confirm dapat seat lah. Macam tu sahaja. Alright?
So itulah dia. Siapa cepat dia dapat. First come first serve, dan you kena sediakan modal at least 5,000 ke atas. Alright, minimum 5,000, dan you hanya perlu sediakan satu CDS khas yang untuk program ni. Maksud saya akan bantu you pantau satu saja CDS you. Maksudnya kalau you tipu dekat CDS you, katalah minggu ni you guna you punya Maybank submit kan. Dan saya bagi advice based on you punya Maybank, suddenly next week saya cross check you guna Melaka Securities. Jadi nampaklah you tak jujur, you tak ikhlas. Bila you tak jujur dekat diri you, I pun tak boleh nak tolong you banyak. Kan? At the end of the day, you sendiri. Okay, sebab you sendiri yang tekan buat keputusan apa semua. Alright? Okay. Dan okay. Team saya update yang dah isi borang hampir 40 orang yang dah isi borang. Yang dah buat payment sudah ada 16 orang. Okay, tu baru satu malam, babe. Saya nak tutup, cukup 40 saya tutup terus. Atau kalau tak cukup sampai hujung bulan lah. Dia macam tu saja. Whichever comes first. Okay, memang saya limitkan 40 sahaja. Alright. Itu saja. Alright. CDS belum lulus. Tak apa, nanti lulus lah tu. By the time dah siap nanti lulus. InsyaAllah tak ada masalah. Right. Yang join saya punya program sebelum ni pun masuk dulu, CDS tak ada. Pun ada juga. Right. Pun ada, tak ada masalah. Okay. Okay. Since tak ada siapa-siapa nak tanya pasal kelas, jadi boleh ni lah. Dan saya nak minta maaf dah bagi pihak team saya, staff saya. Sebab yelah, sebab semalam ramai sangat yang tanya macam mana nak daftar program investor masterclass, macam mana nak join apa semua kan. Jadi saya terpaksa buka juga malam tadi sebab you yang paksa saya. Okay. Sebab you yang paksa saya, jadi saya terpaksa buka. Team saya sebenarnya tak ready pun. Jadi kalau you nampak kecacatan, maksudnya macam tarikh tu tersilap ke apa semua, harap dimaafkan. Sebab dia just carry forward borang yang sebelum ni. Dia tak sempat tukar tarikh, dia tak sempat tukar jadual pembayaran apa semua. Jadi harap dimaafkan lah. Jadi diorang pun dah update sedikit demi sedikit kan. Diorang pun tengah go through lagi semula apa semua. Alright. Okay. Okay. Itu sahaja. Alright. So ada yang tanya, kali ni yuran berapa? Okay, yuran sama je. Maksudnya kali ni kita masukkan terus lah untuk bulan pertama. Maksud instead of you bayar 1,000, sekarang ni you bayar 1,500. So bulan pertama you tak payah-bayar lah sebab 500 you dah masuk. So you bayar untuk pendaftaran 1,500. Dan bulan-bulan berikutnya adalah RM500. Alright. Macam tu. Dan soalan dia tanya ada yang recorded tak? Ada. Bermaksud kalau let's say ada yang dekat dalam masterclass sebelum ni yang dia terpaksa bekerja waktu Sabtu pagi. Jadi dia tengok recorded version pada petang, dan petang tu juga dia buat homework. Sebab setiap kali habis classroom you ada homework. Alright. Dia tanya lagi macam mana nak join kelas. PM saya punya team. Ni nampak dekat sini. Okay. Dekat situ. You boleh contact terus kat situ. Okay. Yes, boleh. Okay. Ya. Cukup 8 bulan anda akan dikeluarkan daripada grup tersebut. Maksudnya kita akan padam semualah yang recorded apa semua. Alright. Bukan sampai bulan 12 sebab saya dah janji 8 bulan, jadi bermaksud sampai Februari tahun depan. Alright. Tengok Tuan Rashidi dah tak sabar dah. Kalau dah daftar, dah masuk, nak kena upgrade ke? Tak payah. Teruskan je dulu. Habiskan dulu 8 bulan baru kita sembang nak upgrade. Make sure duit yang you laburkan tu jadi duit. Baru you ada boleh nak upgrade ke, nak apa ke, kemudian punya cerita. Alright. Yes. 8 bulan sebenarnya. 7 bulan tu sebab 1 bulan pertama tu dah bayar. Jadi 7 bulan lagi tu belum bayar, bayarlah bulan lagi 7 bulan tu. Jadi total ada 8 bulan. Takkan saya nak tunjuk kira-kira matematik dia juga. Okay. Okay, baik. Dia macam ni. Tak apalah, saya tunjuk jugalah matematik dia kan. Sebab ramai yang pening calculation. Okay. Okay. Dia macam ni calculation dia. Ni nak tarik hujung sikit supaya tak nampak. Alright. Calculation dia macam ni, yuran dia. Okay, yuran dia RM 1,000
pendaftaran. Okay, ini pendaftaran. Okay, pendaftaran. Okay, lepas tu setiap bulan 500. Okay, 500. 1, 500, 2, 500, 3, 500, 4, 500, 5. Macam Piramli dah aku rasa. Okay. Okay. 1 untuk kau, 1 untuk aku, 2 untuk kau, 2 untuk aku. Okay. 7, 500, 8. Alright. 1,500 tu. Yelah sebab dah zoom out. Okay. 1,500 tu datang daripada mana? Datang daripada sini. Bulan pertama dan juga pendaftaran. Ini bayaran pertama. Okay. First payment. Alright. So bila you join, you akan dapat handbook. Handbook tu cukup complete untuk anda jadi trader ke. Okay. Untuk you jadi trader ke. Untuk you jadi investor ke. Untuk you jadi scalper ke. Kalau you nak. Ada. Handbook dia memang cukup. Ada berapa ratus muka surat pun saya tak ingat. Okay. Memang ada. Memang cukup. Cukup. Okay. Memang cukup. Semua ada dalam tu. You akan dapat handbook tu. Dan you akan dapat macam mana you nak. Yang apa ni lah. Saya punya Excel sheet yang saya tunjuk tu. Alright. Okay. Jadi itu dia lah dia. Okay. Dan yes, waktu pagi macam mana? Waktu pagi selalu saya akan start dalam 8.30, 30 minutes before market buka, dan saya akan lajakkan 50 minutes afterwards, so 45 minutes untuk waktu pagi. Bermaksud sebelum you masuk office, you dah boleh pasang earphone kan. Sebelum you masuk office, you dah boleh pasang earphone sambil makan curry puff atau donut di waktu pagi sambil dengar saya punya live, atau tengah drive kereta atau dekat dalam LRT untuk pergi kerja kan. Maksudnya you masuk office sampai 9 suku, you boleh dengar lagi. Kan? Maksudnya you boleh buat menjadi macam podcast pun tak ada masalah. Okay, katalah you terpaksa juga masuk office pukul 9, dan dia 15 minutes tu selalunya tak ada apa-apa. Saya just akan briefly cakap, tolong hati-hati. Selalunya last 15 minutes sebelum saya tamatkan live saya tu tak ada apa-apa sangat dah. Yang penting adalah first 30 minutes tu. Sebab kita akan baca, buat prediction apa yang bakal berlaku, apa semua kan. Jadi itulah dia ceritanya. Al-Kisah Thayyib. Okay. Okay. Dan ramai juga student investor masa kelas tanya lagu apa saya pakai untuk saya intro tu. Diorang suka dengar lagu tu. Saya pun tak tahu sebab itu tim saya yang sediakan semualah. Alright. Waktu pagi tu 101 ke? Amboi 101 kau. Tak, group. Semua group sebenarnya. 40 people dalam satu group. Alright. So 40 people dalam satu group. Tak, dia bagi ebook je. You download je lah. Alright, dia akan bagi ebook. Maksudnya you masuk dalam group Facebook, you boleh download daripada group Facebook. Alright. Jadi itulah dia. Okay. Jadi yes, ramai yang baru habis apa ni kan, sesi Zoom. Tak ada masalah, saya tak kisah pun. Kan? Sebab yelah mencari ilmu, mencari manfaat untuk terus berjaya. Tak ada masalah. Alright. Tarikh tutup bila? Tarikh tutup kalau cukup 40 orang kita akan tutup, atau hujung bulan ni kita akan tutup. Alright. Okay. Okay, itu sahaja sebenarnya. Okay. Patut tak nampak ketua kelas. Okay. Jadi yes, itu sahaja. Dan ada orang minta saya komen tentang KLCI. KLCI saya dah bagi tahu, saya dah pesankan dekat student investor masterclass, dekat dalam investor masterclass, kalau dia break 15,000, dia break 1530, it will fly further. Dia akan pergi naik lebih tinggi dan dia akan pergi. So basically saham sekarang ni semua dah jadi bullish. Maksudnya saya punya prediction untuk jadi, nampak saya hanya buat prediction. Saya jangkakan kemungkinan akan jadi double bottom, tetapi dia jadi V. Okay, jadi V bottom, jadi dia terus meningkat naik. Alright. Itu saja. Okay. Dan saya rasa tak ada apa-apa dah kot. Okay, untuk saham-saham apa yang menarik minggu ni, seperti semalam saya cakap, tak ada apa-apa lagi saham yang menarik. Okay, saya pun masih dalam paper loss, tapi loss saya masih, orang kata still bearable lah. Walaupun ni kan sebab saya ada extra 5% dekat situ. Okay, jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah
waktu yang sama kalau tak ada apa-apa. Waktu yang samalah pukul 9 kalau tak ada apa-apa. But then kalau ni kalau lambat saya akan update lah. Macam tadi kan saya lambat, saya update. Saya minta team saya update. Buka naikkan poster dulu. Right. Jadi tu je lah ceritanya kan. Dan kepada anda yang baru join, yang tanya dekat mana nak tengok video chapter 0, sebenarnya saya dah mula team saya dah mula upload semua dekat YouTube. Jadi you boleh tengok dekat YouTube. Okay. Dan yes, video-video pendek pun belum siap. Dan salah satu sebab hari ni sangat sibuk adalah saya pergi jumpa orang yang memang bangunkan studio rakaman. Macam mana nak naikkan studio rakaman yang nampak lagi awesome, lagi powerful lah untuk kita buat YouTube punya video yang pendek-pendek. Alright. Haircut tu apa? Haircut tu potong rambut. Tak. Okay, haircut tu sebenarnya bermaksud maksudnya bank suruh buat settlement as of harga tu. Tu maksudnya. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.